Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna ahsan hadis kitabullah ya azza wa jalla, wa inna ahsan hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Man dalla ala khair falahu mislu ajri fa'ilih. Innama shifa'ul 'ayyi as-su'al. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'd. Pertamanya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kita diberikan keizinan oleh Allah Azza wa Jal untuk kita meneruskan sesi pengajian kita pada petang ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga tuan rumah, saudara Khairul Anam, satu keluarga di atas kesudiannya untuk kita meminjam kediaman beliau ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnianya, dengan sifat penyayang dan pemurahnya, melimpahkan barakah rezeki yang melimpah ruah kepada beliau sekeluarga, insyaAllah. Di akhir nanti, sebelum kita bersuraikan, ada permintaan daripada tuan rumah untuk kita sama-sama berdoa. Dan saya dah siapkan skrip lah, doa ringkas, dan kita akan baca doa ni secara bersama-sama lah ya, doa dalam bahasa Melayu. Tolong ingatkan saya jika saya terlupa di akhir nanti. Sebelum kita meneruskan tentang topik yang telah dipilih pada petang ini, saya ingin berkongsi satu cerita, satu kisah dengan ikhwah sekalian, iaitu satu kisah tentang seorang lelaki berkulit hitam, namanya Malcolm X. Namanya Malcolm X, ataupun nama Islamnya ialah Al-Hajj Malik Al-Shabazz, seorang warga negara Amerika Syarikat yang tinggal di New York dan berkulit hitam. Apa yang menarik tentang cerita beliau ini ialah selepas beliau memeluk agama Islam pada awal usia beliaunya, beliau telah bersama-sama dengan satu kumpulan orang kulit hitam di New York atau di Amerika Syarikat menubuhkan ataupun memperjuangkan satu kumpulan atau satu mazhab di Amerika Syarikat, dan mazhab itu namanya Nation of Islam. Dan pada waktu itu, ketika Nation of Islam ini ditubuhkan, ketuanya ialah Elijah Muhammad. Dan oleh kerana dengan sifat karismatik yang ada pada Malcolm X, maka beliau pun diangkat sebagai orang kanan yang sangat dipercayai oleh Elijah Muhammad ini. Dan apa yang mendatangkan masalah dalam kumpulan Nation of Islam ini ialah mereka mempunyai satu doktrin yang sangat asabiyah. Mereka percaya bahawa manusia yang paling baik ialah manusia yang berkulit hitam sahaja. Dan dalam kumpulan itu, semua ahlinya ialah berkulit hitam dan beragama Islam. Dan juga mereka percaya bahawa bangsa kulit hitam diciptakan oleh Allah sebagai manusia pilihan
dan manusia yang tidak berkulit hitam, manusia yang berkulit cerah, orang putih, orang Asia yang berkulit kuning, itu adalah manusia yang jahat dan zalim, kerana membawa mereka satu masa dahulu pada zaman-zaman perhambaan. Dan selepas beberapa ketika mereka berjuang dalam Nation of Islam itu, Malcolm X mengisi masa-masa muda dan belianya itu berkempen di sana sini, berceramah di atas podium, pentas dan sebagainya, memperkenalkan doktrin bahawa bangsa kulit hitam, orang kulit hitam ini adalah orang yang paling baik dan paling mulia. Dan akhirnya akhbar-akhbar di Amerika Syarikat telah menggelar Malcolm X ini sebagai lelaki kulit hitam yang paling garang pernah wujud di Amerika Syarikat, the most fiercest black man in US. Itu gelaran yang diberikan kepada Malcolm X. Kemudian Malcolm X pergi haji, pergi menunaikan ibadat haji di Mekah. Dari situlah berlaku transisi dalam pemikiran, berlaku transisi dalam kehidupannya. Rupa-rupanya bila dia pergi di Mekah itu, realiti yang berlaku adalah sebaliknya berbanding apa yang dia percayai sebelum itu. Dia tengok di Mekah itu bukan sahaja orang kulit hitam, bahkan juga orang kulit putih, pelbagai bangsa, pelbagai kaum, lelaki, perempuan, kanak-kanak, dewasa, orang tua, semuanya memakai satu uniform yang sama, iaitu pakaian ihram. Maka dia pun berfikir, rupa-rupanya aku telah tersilap selama ini. Ini ialah ajaran Islam yang sebenarnya, yang mengajar bahawa semua manusia ini sama, tanpa mengira bangsa dan juga warna kulit mereka. Dan Allah memberikan hidayah kepada Malcolm X pada waktu itu supaya dia berubah ataupun mengubah pemikirannya. Ini yang dikatakan sebagai haji yang mabrur. Allah telah memberikan kepada Malcolm X haji yang mabrur, memberikan hidayah kepada beliau agar beliau kembali melihat mesej-mesej yang sebenar dalam agama Islam. Maka beliau pun kembali ke Amerika Syarikat dengan lebih bersemangat, lebih bertenaga, dengan pemikiran yang baru, dengan semangat yang baru, dan berkempen, mula berkempen di sana sini dengan pemikiran yang baru itu bahawa sebenarnya manusia ini sama sahaja tanpa mengira warna kulit, bangsa dan kaum mereka, tetapi yang menjadi perkiraan utama di sisi Allah ialah hanya takwa. Itu kempen yang dibawa ke sana sini. Dan reaksi ahli-ahli Nation of Islam itu pelbagai. Ada yang menerima dengan hati yang terbuka mesej itu, dan ada juga yang menolak dengan hati yang keras, termasuklah Tok Guru dia sendiri, iaitu Elijah Muhammad. Satu ketika pada tahun 1965, ketika Malcolm X berkempen, berceramah di sebuah tempat, di sebuah majlis di atas pentas, tiba-tiba masuk dua orang lelaki hitam dengan senjata yang berat, senapang yang berat, dan menembak mati Malcolm X pada waktu itu juga. Kalau tak silap saya, dalam buku beliau di Autobiography of Malcolm X itu dicatatkan bahawa 15 das tembakan semuanya di dada dia sahaja, dan Malcolm X menghembuskan nafas yang terakhir pada waktu itu juga. Dan apabila kertas siasatan itu dibuka oleh pihak polis, mereka mendapati bahawa yang membunuh ini bukannya orang kulit putih, bukannya orang bukan Islam, tetapi yang membunuh Malcolm X ini ialah orang kulit hitam yang beragama Islam dan juga ahli-ahli Nation of Islam. Maknanya
penentangan, reaksi penentangan yang ditunjukkan oleh Nation of Islam ini, bahawa Islam sepatutnya menerima semua manusia tanpa mengira warna kulit, ditolak oleh mereka. Dan sampai sekarang masih ada lagi kumpulan itu. Dan ketuanya ialah Louis Farrakhan. Sampai sekarang masih lagi mereka menggunakan doktrin bahawa orang kulit hitam ini, bangsa kulit hitam inilah bangsa yang telah dipilih oleh Allah berbanding dengan bangsa-bangsa yang lain. Dalam cerita ini, ikhwah sekalian, ada dua mesej yang nak disampaikan. Yang pertama ialah Islam itu jelas satu agama yang diturunkan untuk semua makhluk sebagai rahmat kepada seluruh alam, baik manusia maupun bukan manusia. Dan bila kita bercakap tentang manusia, tak kira bangsa apa, tak kira kaum apa, semuanya itu berhak mendapat mesej agama Islam. Ini penting. Dalam kita bercakap tentang hal-hal soal-soal politik dan sebagainya, kita sering mendengar ada pihak yang tampil dengan asabiyah, ada pihak yang tampil dengan semangat ta'assub kepada bangsa yang sangat tebal. Dan ini bukan ajaran Islam. Sepatutnya bila kita diberikan pilihan hendak memilih antara bangsa atau agama Islam, kita sepatutnya tidak lagi teragak-agak untuk membuat pilihan itu. Yang mana satu, sama ada Islam ataupun bangsa Melayu. Ini penting supaya kita tidak tersasar jauh daripada mesej yang telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Mesej yang kedua dalam kisah ini ialah Malcolm X seorang pejuang, dan kita semua tahu bahawa sejarah telah pun menulis setiap perjuangan itu menuntut sebuah pengorbanan, dan semua pejuang itu telah berkorban. Sebab kalau tidak ada pengorbanan, tidak adalah siri-siri perjuangan itu. Dan setiap pejuang ini semuanya telah berinsaf dan sedar bahawa bila mereka itu berjuang, ini risiko yang akan mereka hadapi. Soal hidup atau mati, soal dipinggirkan, soal diketepikan, soal dipulaukan. Itu antara risiko yang memang mereka telah insaf, sedar itu akan berlaku. Maka sebab itu Allah menjanjikan ganjaran yang besar kepada pejuang-pejuang kebenaran seperti ini. Walaupun di dunia ini mungkin mereka kontang-kanting seorang diri, tidak ada penyokong, tapi dalam perjuangan tidak disyaratkan kita untuk terus berjaya. Walaupun tewas, walaupun kalah di dunia, tetapi di akhirat nanti pejuang-pejuang kebenaran ini akan berjumpa dengan Allah, akan berdiri di depan Allah dengan penuh kemenangan, dengan penuh kejayaan. Itu dua mesej ataupun dua pengajaran yang kita boleh lihat, yang kita boleh ambil dalam kisah Malcolm X ataupun nama Islamnya Al-Hajj Malik Syabas. Kita boleh panjangkan kisah ini jika tuan-tuan berminat dalam buku beliau, The Autobiography of Malcolm X. Kembali kita kepada tajuk yang telah pun dispesifikkan pada petang ini, iaitu Harut Marut Nabi Sulaiman dan As-Sihr. Harut Marut Nabi Sulaiman dan As-Sihr. Ketiga-tiga elemen ini sebenarnya, ikhwah, saling berkaitan dan bersangkutan antara satu sama lain. Bila kita menyebut tentang As-Sihr ataupun sihir,
Tak boleh kita meninggalkan perbincangan sihir ini tanpa kita mengaitkan dengan Harut Marut dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Saya baca dahulu buku kita ini. Kajian tentang fenomena semula jadi secara tradisionalnya itu dipanggil dalam disiplin falsafah barat sebagai sihir yang semula jadi ataupun sihir yang putih. Istilahnya ialah white magic. Adapun terma-terma lain seperti witchcraft, seperti divination itu termasuklah juga magic atau black magic itu merupakan ataupun biasanya dikaitkan ataupun dirujukkan kepada pengamal-pengamal sihir yang menggunakan perantaraan makhluk halus seperti syaitan dan jin. Itu fenomena di dalam masyarakat barat. Dan di dalam masyarakat Arab, istilah sihir tidak memberikan perbezaan sama ada sihir itu sihir yang putih ataupun sihir yang hitam, sama ada white magic atau black magic. Kedua-duanya itu dianggap sihir. White magic, sihir yang digunakan, yang diamalkan bukan untuk mengenakan mana-mana manusia yang lain, bukan untuk menjadikan manusia lain itu menderita dengan kesan sihir itu, tetapi digunakan sekadar hiburan atau suka-suka. Contoh yang paling popular zaman saya dulu-dulu ialah David Copperfield. Itu white magic atau sihir putih. Sebab sihir itu dibuat, kalau betul lah sihir, kalau bukan silap mata, sihir itu dibuat untuk menghiburkan orang ramai, tidak dilakukan untuk mengenakan ataupun untuk menyebabkan mana-mana pihak lain itu menderita. Dan pada waktu sekarang ini, kalau tuan-tuan tengok dalam TV, ada seorang ahli silap mata ataupun magician yang dikenali dengan nama Troy, orang muda ya, yang tinggal di London. Troy mungkin silap mata, tapi saya lihat taktiknya atau helah yang digunakan itu agak luar biasa daripada yang dilakukan oleh magician yang lain. Mungkin ada elemen-elemen sihir di situ. Kalau ada, maka sihir itu sihir yang dikenali sebagai white magic. Tetapi dalam istilah Arab, mereka tidak membezakan sama ada white magic ataupun black magic. Kedua-duanya dianggap sebagai sihir. Dan sihir ini, kalau kita lihat istilah ataupun maksudnya, dari sudut bahasanya merujuk kepada sesuatu yang terselindung, sesuatu yang tersembunyi. Sihir, sesuatu yang disembunyikan. Maka sebab itulah di sana ada istilah sahur. Sahur, kita makan sahur kan? Sebab sahur kita makan biasanya pada waktu malam, 1/3 ataupun 2/3 malam sebelum subuh. Dan ialah pada zaman moden ini, waktu itu kalau di bandar tidak ada lagi sunyi sepinya. Tapi kalau kita gunakan istilah itu pada zaman dahulu di kampung, kalau 2/3 malam, pukul 3 pagi, pukul 4 pagi itu sangat sunyi. Kita boleh dengar cengkerik itu berbunyi, kita boleh dengar burung itu berkicau, kita boleh dengar, hatta kita boleh dengar bunyi daun itu bergeser, ditiup oleh angin. Sunyinya di kampung pada waktu zaman dahulu. Maka istilah sahur itu muncul merujuk kepada proses kita makan, kita minum ketika waktu itu sembunyi. Ketika kita makan sambil sembunyi lah, maknanya tidak dilihat oleh orang-orang lain.
pada biasanya. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW, selain daripada sihir yang biasa kita dengar itu, yang biasa kita lihat itu, Nabi juga menyebut dalam sebuah hadis sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan juga Imam Abu Dawud, inna minal bayani la sihran. Nabi kata, inna minal bayani la sihran. Sesungguhnya ucapan itu juga, sebahagian ucapan bayan adalah antara jenis sihir. Kenapa Nabi sebut bayan atau ucapan itu sebagai jenis sihir? Dalam hadis ini, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari telah menyebutkan bahawa al-bayan yang Nabi sebut dalam hadis ini, al-bayan ataupun ucapan yang mempunyai sifat-sifat keji. Ucapan yang boleh membawa orang ramai, yang boleh mempengaruhi orang ramai, yang boleh memujuk orang ramai untuk melakukan perkara-perkara keji. Ini benda yang betul berlaku. Manusia, sebagai contohnya, ada mereka diberikan oleh Allah anugerah yang tak terhingga. Bila dia bercakap, orang terpukau. Dia boleh menukar mood manusia itu hanya dengan menukar intonasi ataupun nada ucapannya sahaja. Ini ada. Kalau dia bercakap marah, maka semua orang akan marah. Kalau dia bercakap sedih, semua orang akan sedih. Dan kalau dia buat lawak, walaupun lawak bodoh sekalipun, oleh kerana dia menyampaikan dengan penuh lawak, semua orang akan rasa lawak. Contoh ideal saya suka untuk berikan di sini ialah Hitler. Orangnya kecil saja. Kalau tuan-tuan tengok gambar dia kan, dalam misal kontot, orangnya kecil sahaja. Khairul tinggi lagi pada dia. Tetapi dia dianugerahkan oleh Tuhan satu karisma dalam memberikan ucapan dan pidato. Bayangkan, dia boleh memerah seluruh rakyat Jerman itu dengan fahaman fasisme Nazinya itu untuk membunuh ratusan ribu orang Yahudi pada waktu itu. Hanya dengan berpidato atau berucap sahaja. Ini yang dikatakan al-bayanu la sihran. Ucapan juga antara jenis sihir. Dia boleh memukau orang tanpa kita sedari. Kalau di Malaysia, ada satu buku yang kawan saya tulis, Da'i Sejuta Umat. Siapa? Al-Fadil Ustaz Azhar bin Idrus. Saya tidak mengikuti sangat dia punya ceramah itu, tapi kawan-kawan cakap oleh kerana dia pandai bergurau, dia seorang yang humor, dia seorang yang pandai buat lawak, maka ramai orang datang mendengar ceramah-ceramah dia. Tak apalah, sebab dia punya ceramah itu bukan bayan, ucapan dia itu bukan ucapan yang mengajak orang untuk membuat perkara kerosakan, maka tak termasuk dalam kategori sihir. Tapi nak ceritanya bahawa ada manusia yang mempunyai sifat dan tabiatnya boleh memukau orang hanya dengan ucapannya sahaja. Dan kalau ucapannya itu mempunyai isi kandungan yang mengajak kepada perkara keburukan, maka itu adalah satu jenis sihir, kata Nabi SAW. Dan pada zaman moden ini, kita lihat juga ada beberapa pihak yang menafikan bahawa sihir ini wujud. Dan ada cerita-cerita yang popular menjelaskan bahawa sihir ataupun kesan yang berlaku daripada sihir itu hanyalah merupakan kesan daripada ketidakstabilan psikologi manusia sahaja.
seperti insiden ataupun peristiwa histeria. Setengah orang kata itu bukan berpunca daripada sihir, tapi berpunca daripada psikologi manusia itu apabila ditekan oleh perkara-perkara yang tertentu. Dan histeria ini tidak banyak berlaku di luar sekolah berasrama. Tidak banyak berlaku di luar kampus universiti. Yang biasanya di USM, awal semester tidak ada kita mendengar fenomena histeria. Apabila masuk hujung semester nak exam tu, nak berlaku peperiksaan tu, histeria sana sini, pukau sana sini, cerita orang minyak pun timbul, orang gelap itulah, macam-macam cerita. Kenapa cerita tak timbul ketika awal semester, tapi hanya berlaku pada hujung semester? Maka sebab itulah pakar-pakar psikologi ada berpendapat bahawa fenomena histeria ini bukan disebabkan oleh sihir, tetapi kerana psikologi manusia itu, emosi mereka itu ditekan kerana ialah nak exam. Bila pensyarah suruh baca awal semester, tak nak baca. Dia tunggu sampai hujung semester kan. Sampai hujung semester, lecturer kata, bila dia tanya lecturer, apa soalan, agak-agak soalan spot yang masuk exam, ni soalannya, satu buku ni, mampus nak baca. Saya buat macam itu. Kalau ada pakcik tanya saja apa soalan spot, ni soalan dia, satu buku ni. Histeria sungguh lah. Tapi ada juga kes-kes yang berlaku bukan disebabkan oleh psikologi seperti ini. Memang histeria yang tulen, yang benar-benar disebabkan oleh sihir yang tulen, ada juga. Cuma kita pandailah membezakan antara kedua-dua fenomena ini. Dan antara pihak yang menyebut bahawa sihir itu tidak wujud sebenarnya, tapi hanyalah kesan-kesan psikologi manusia sejak zaman pertengahan lagi. Contohnya ulama yang terkenal, Imam Ar-Razi. Beliau berpandangan bahawa sihir tidak wujud. Sihir yang dikatakan datang daripada jin, syaitan ini tidak wujud. Hanyalah kesan psikologi manusia. Ibn Khaldun juga mempunyai pandangan yang sama. Contoh lain, Ibn Hazm Az-Zahiri, ulama daripada Andalusia, juga mempunyai pandangan yang sama, bahawa sihir tidak wujud. Semuanya ini mengambil mesej yang terdapat dalam Al-Quran, lebih khususnya dalam kisah Nabi Musa dengan ahli sihir. Allah sebut dalam Quran kan, dalam surah Taha dan surah Al-A'raf, bahawa berlaku pertembungan antara Nabi Musa dengan tukang-tukang sihir Fir'aun. Dan Allah kata, tongkat tukang sihir Fir'aun itu bertukar menjadi ular hanyalah merupakan khayalan kamu sahaja, wahai Musa. Ini isunya. Maka mereka faham bahawa itu hanyalah khayalan, bukan sihir. Tetapi majoriti ulama lain mengatakan bahawa bila Allah sebut khayalan itu bukan khayal betul. Cuma Allah nak motivate Nabi Musa supaya jangan takut dengan tukang-tukang sihir Fir'aun ini. Ini merupakan adalah khayalan sahaja. Walaupun hakikatnya ini merupakan sihir yang betul-betul berlaku pada zaman itu. Oleh itu, dalam kes-kes yang seperti ini, perlu kita melihat nas-nas dan dalil-dalil yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis, untuk kita menyimak dan juga meneliti adakah sihir yang kita dakwa itu benar-benar wujud dan benar-benar diberikan perakuannya oleh agama Islam. Terlebih dahulu, kita lihat dalam handout yang saya berikan kepada ikhwah sekalian itu, ya, ada dua ayat yang utama yang merujuk kepada sihir. Yang pertama ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 101, dan yang kedua ayat 102. Kita lihat ayat yang pertama terlebih dahulu.
Walamma ja'akum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa, iaitu kitab yang ada pada mereka, sebahagian dari orang-orang yang diberi kitab, iaitu kitab Taurat, iaitu orang-orang Yahudi, melemparkan kitab Allah ke belakang, iaitu Al-Quran, seolah-olah mereka tidak mengetahui bahawa itu adalah kitab Allah. Lantas dalam ayat yang seterusnya, ayat 102, dalam ayat yang pertama tadi itu, Allah nak menjelaskan kepada kita tentang sikap orang-orang Yahudi apabila mereka berhadapan dengan kebenaran agama Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW. Dan sikap mereka ini, sikap bongkak dan takbur mereka menolak kitab Allah ini, dan sikap mereka hendak menipu kebenaran ini dilanjutkan lagi oleh mereka kepada kes Nabi Sulaiman. Ini penting. Ayat ini intinya merujuk kepada sihir yang nak kita bincangkan pada petang ini. Ayat ini panjang. Wattaba'u ma tatlus syayatin ala mulki Sulaiman. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Maksudnya, dan mereka mengatakan bahawa Sulaiman itu melakukan sihir atau mengamalkan sihir. Mereka ini ialah orang-orang Yahudi. Mereka mendakwa bahawa Nabi Sulaiman telah berguru dengan syaitan-syaitan ini untuk melakukan ataupun mengamalkan sihir pada zaman kerajaannya. Kita semua tahu mukjizat Nabi Sulaiman antaranya ialah beliau boleh bercakap dengan jin. Beliau boleh bercakap dengan haiwan atau binatang. Beliau juga mempunyai kuasa yang sangat luar biasa, kuasa sakti, yang boleh memindahkan apa-apa objek hanya dengan menyebut atau hanya dengan memerintahkan sahaja. Maka sebab itulah Sulaiman Allah berikan satu kerajaan yang besar, dan di bawah dia ialah manusia, jin, syaitan dan juga haiwan. Semua patuh ataupun takut kepada Nabi Sulaiman. Maka sebab itulah bila kita melihat kisah sirah Nabi Sulaiman ini, sehingga akhir hayatnya juga jin-jin ini masih lagi berkhidmat kepada beliau. Sehinggalah tongkatnya itu akhirnya patah, dia makan oleh anai-anai. Barulah mereka sedar bahawa Nabi Sulaiman sebenarnya telah pun meninggalkan dunia. Dan lepas itu mereka tidak lagi mahu berkhidmat kepada kerajaan Nabi Sulaiman. Itu mukjizat yang Allah berikan kepada Sulaiman alaihissalam. Dan orang-orang Yahudi, mereka telah mendakwa bahawa dalam kitab-kitab Taurat yang mereka selewengkan, Nabi Sulaiman telah belajar sihir dan mengamalkan sihir. Nabi Sulaiman mendapat ilmu sihir ini daripada syaitan-syaitan. Allah sambung lagi dalam ayat ini, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Padahal Sulaiman itu tidak kafir, tidak mengamalkan sihir, hanya syaitan-syaitanlah yang kafir, kerana mereka itu mengerjakan sihir. Yu'allimun nasa sahara, dan mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Wa ma unzila 'alal malakain bi Babila Harut wa Marut, dan mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, iaitu malaikat Harut dan Marut. Maka Harut dan Marut ini adalah antara malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa mula-mula kita nak kahwin dulu, kan, masa kita nak isi borang tu, saya pun pernah kena pegawai agama itu dia interview kita, kan. Dan antara soalan popular
yang pegawai itu tanya kepada kita ialah, okey, kata Encik Farid ya, sila sebutkan 10 malaikat yang wajib kita percaya. Kita pun sebutlah kan, Jibril, Mikail, sampailah habis 10 orang tu. Okey, sebutkan pula tugas-tugas mereka. Jibril tugas dia turunkan wahyu, Mikail tugas dia turunkan hujan. Itu basic, kita semua tahu. Cuma adakah malaikat ini hanya 10 orang sahaja? Itu isu dia. Tidak. Malaikat yang Allah ciptakan ini tidak terbilang banyaknya. Jumlahnya sangat ramai. Tetapi yang biasa kita dengar, yang biasa kita belajar di sekolah pada setiap tahap pengajian, hanya 10 ini sahaja. Untuk maklumat ikhwah sekalian, ini bukan isu besar dan tak perlu kita besar-besarkan ini. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang 10 itu pun tak semuanya disebut dalam nas. Israel, apa tugas dia? Mencabut nyawa. Dan nama Israel tak disebut pun dalam ayat Al-Quran. Cuba cari. Tak disebut pun dalam hadis. Cuba cari. Yang disebut ialah Malaikatul Maut. Malaikat maut. Malaikat yang menjemput maut itu. Siapa? Wallahu a'lam. Siapa yang menyebut Israel? Ada kaitannya dengan riwayat Israiliyat. Israiliyat ini ialah cerita-cerita yang dibawa oleh pendeta-pendeta Israel, pendeta-pendeta Yahudi pada zaman-zaman dahulu. Sebelum zaman, termasuk zaman Nabi Sulaiman, bawa pada sampai zaman Nabi Musa, diteruskan zaman Nabi Isa, sehinggalah pada zaman Nabi Muhammad. Dan Harut dan Marut juga tidak terlepas, tidak sunyi daripada cerita Israiliyat. Ini penting, akhwah. Ramai yang mengatakan bahawa Harut dan Marut yang disebut dalam ayat ini hendak menguji Allah, hendak menguji kebijaksanaan Allah. Kita semua tahu kan, bila Allah menyebut di hadapan para malaikat dan juga iblis bahawa aku hendak menciptakan manusia, iaitu Adam, sebagai khalifah di atas muka bumi, maka malaikat bising. Kenapa kamu nak menciptakan manusia yang sifatnya kamu jadikan suka menumpahkan darah, suka berperang, suka buat kacau? Bahkan padahal kami ini malaikat, sifat kami ini siang dan malam memuji, bertasbih kepada kamu. Kenapa masih lagi kamu nak mencipta manusia, bukan kami ini malaikat, sebagai khalifah? Ini malaikat bising di sisi Allah. Allah kata sepatah saja, aku tahu yang apa aku buat, dan kamu tak tahu apa yang kamu tak tahu apa yang aku buat. Dan iblis tampil dengan bongkaknya untuk tidak sujud kepada Adam hanya kerana kecewa, merajuk Allah menciptakan manusia yang kononnya, kata iblis, sangat hina diciptakan daripada tanah, berbanding dengan beliau sendiri yang diciptakan daripada api. Maka Harut dan Marut antara malaikat yang ada dalam majlis itu, mereka angkat tangan. Ini Israiliyat. Mereka angkat tangan, kata pada Allah, okey, kami nak menguji kamu, wahai Allah. Izinkan kami berdua, Harut dan Marut, untuk turun ke muka bumi dan bagi nafsu kepada kami, sebagaimana manusia, untuk kami menguji manusia ini, atau nak menguji diri kami sendiri, sama ada kami ini boleh atau tidak mengatasi nafsu itu. Maka sebab itulah, maka Allah pun utuskan Harut dan Marut ke muka bumi dengan nafsu itu, dan Allah memberikan kepada mereka ilmu sihir untuk mereka ajarkan kepada manusia pada waktu itu. Ini Israiliyat. Dan cerita ini, kata ulama-ulama hadis, tidak ada sabitnya dengan agama Islam. Tidak ada kebenarannya dalam agama Islam. Tidak ada hadis
yang menyebut cerita yang seumpama dengan itu. Tetapi orang suka menceritakan kisah ini kerana barangkali ia ada unsur-unsur al-bayan tadi. Ia boleh memukau audien untuk tertarik kepada kisah Harut dan Marut. Apa yang hadis sebutkan tentang kisah Harut dan Marut ini ringkas sahaja, iaitu Harut dan Marut ini dua malaikat yang Allah utuskan atas muka bumi ini untuk menguji manusia itu dengan ilmu sihir. Itu sahaja. Tak ada kaitan dengan mereka nak menguji Allah. Tak ada kaitan dengan mereka kecewa dengan keputusan Allah untuk menciptakan Adam di atas muka bumi ini. Kita lihat sedikit apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga Sunnah atau hadis tentang malaikat ini. Ini yang disebutkan dalam hadis dan juga dalam Al-Quran tentang malaikat. Yang pertamanya, Allah menciptakan malaikat ini dengan tabiatnya untuk beribadat kepada Allah. Hanya beribadat kepada Allah siang dan malam. Dan buktinya Allah sebut dalam surah Al-Anbiya ayat 19 hingga 20. Walahu man fis samawati wal ard. Dan padanya siapa yang di langit dan di bumi. Wa man indahu. Dan siapa yang pada sisinya, iaitu malaikat-malaikat, la yastakbiruna an ibadati. Mereka tidak angkuh untuk menyembahnya. Wala yastahsirun, dan mereka tidak letih, tidak penat untuk menyembah Allah. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yaftarun. Dan mereka selalu bertasbih malam dan siang, tidak pernah berhenti. Ini bukti bahawa malaikat ini tabiatnya Allah ciptakan hanya untuk beribadat kepada Allah. Yang kedua, ini bukti yang menyatakan bahawa jumlah malaikat ini terlampau ramai. Tidak terhitung banyaknya. Tidak terbilang jumlahnya. Sebagai contoh, dalam sebuah hadis Sahih Bukhari, Nabi menyebutkan sini, Rufi'a li al-baitul ma'muri. Diperlihatkan kepadaku al-baitul ma'mur, fas'altu Jibril. Maka aku telah bertanya kepada Jibril, faqala, maka dia menjawab, hadzal baitul ma'mur. Ini ialah baitul ma'mur. Yusalli fihi kulli yaumin sab'una alfa malakun. Di dalamnya setiap hari ada 70,000 malaikat yang sedang bersolat. Idza kharaju lam ya'udu ilahi akhar ma'alaihim. Apabila mereka telah beredar, tidak mereka kembali lagi ke dalamnya walau seorang. Maksudnya 70,000 malaikat ini, apabila seorang keluar, malaikat ni tak balik lagi dah. Masuk yang lain pula, mencukupkan 70,000. Keluar seorang lagi, tak balik lagi dah. Masuk orang lain pula, malaikat yang lain pula, mencukupkan jumlah 70,000. Maknanya jumlah malaikat ini lebih daripada jumlah 70,000 sebenarnya. Dan tak kita ketahui berapa jumlah mereka sebenarnya. Dan kata Imam Ibn Hajar dalam hadis ini, Baitul Ma'mur ini terletak di langit yang ketujuh. Langit Allah ciptakan 7 lapisan. Dan Nabi Muhammad pernah sampai ke langit ketujuh dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dan Allah perlihatkan, nah ini kisah dia, Allah perlihatkan kepada baginda di langit ketujuh itu Baitul Ma'mur, di mana 70,000 malaikat sedang mengelilinginya, sedang beribadat kepada Allah. Dan kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Baitul Ma'mur itu yang ada di langit ketujuh, kedudukannya bersetentang dengan kedudukan Baitullahil Haram di Mekah, Kaabah di Mekah. Maknanya Kaabah di Mekah itu kedudukannya itu naik ke atas, dia di atas itu adalah Baitul Ma'mur, Kaabah untuk para malaikat.
Kalau di Kaabah di Baitullah Haram ini, Kaabah untuk manusia dan juga malaikat dan juga jin dan juga syaitan. Tapi di Baitul Ma'mur itu hanya Kaabah untuk pada malaikat sahaja dan tidak kepada makhluk-makhluk yang lain. Dan ini bukti yang menunjukkan bahawa jumlah malaikat itu sangat ramai. Bukti yang ketiga disebut dalam surah Fatir ayat 1. Nak menunjukkan bahawa malaikat kejadiannya yang asal ada sayap. Ada sayap. Cuba kita lihat ayat ini. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'alil malaikah rusula uliya ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan yang mempunyai sayap 2, 3 dan 4. Yazidu fil khalqi ma yasha. Dia menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini penampilan asal malaikat dengan sayap. Tetapi dalam hadis-hadis yang lain, ada Nabi menyebutkan bahawa Jibril pernah turun berjumpa dengan baginda tanpa sayap. Maknanya malaikat ini dia boleh merupa, dia boleh mengubah penampilannya itu yang asal dengan sayap kepada rupa manusia yang mempunyai fizikal yang sempurna. Dan hadis Jibril kan, hadis yang menkisahkan tentang soal jawab antara Jibril dengan Nabi. Jibril tanya 3 perkara pada Nabi. Yang pertama, Jibril tanya apa makna Islam. Yang kedua, apa makna Islam, apa makna iman. Yang ketiga, apa makna ihsan. Dan Nabi pada waktu itu berlaga lutut dengan Jibril. Berlaga lutut. Nak menunjukkan bahawa apa yang berlaku pada waktu itu ketika Jibril interview Nabi tentang 3 perkara itu bukan perkara khayalan. Saya pernah sebut dalam surah yang dahulu, ulama hadis ada berbincang kenapa Jibril perlu melakukan touch, buat body touch, buat body contact kepada Nabi Muhammad ini. Tak boleh ke dia hanya Jibril datang macam saya duduk kat sini dan Nabi di depan hanya tanya sahaja tanpa perlu ada body contact. Tanpa perlu ada body contact. Dalam banyak kes yang berlaku, Jibril akan memegang Nabi. Sama juga yang berlaku pada peristiwa ketika Nabi mula-mula mendapat ayat yang pertama di Gua Hira. Apa yang berlaku? Hadis yang panjang kan, Sahih Muslim dan Bukhari. Jibril peluk Nabi Muhammad dan Nabi sampai sesak nafas. Sakit dibuatnya oleh Jibril. Isunya kenapa Jibril tak turun, hanya tegur dari jauh, "Hei Muhammad, ikra anta." Ataupun pergi depan Nabi dekat-dekat, "Hei Muhammad, ikra anta." Kenapa Jibril perlu pegang Nabi? Itu isu dia. Ulama awak hadis kata, nak membuktikan bahawa insiden-insiden ini berlaku, nak menunjukkan apa yang berlaku antara Muhammad dengan Jibril bukan perkara khayalan. Ini perkara yang benar-benar berlaku. Ahli psikologi menambah dalam isu ini. Mereka kata bahawa betul, ada logiknya dalam ilmu psikologi. Kalau kita nak pastikan kita ini bermimpi atau tidak, apa kita buat? Kita cubit. Kalau kita rasa sakit, oh ini bukan bermimpi. Kalau kita cubit, tak rasa apa-apa, tak cubit pun. Sebab dalam mimpi kita tak nak mengarah kan. Kita tak nak mengarah kita. Cubit tak boleh. Dia cuma ikut sahaja. Itu mimpi. Tapi kalau kita sedar, kita bukan bermimpi, kita boleh sahaja. Cubit sekarang. Sakit, ini bukan bermimpi. Itu isu dia. Sama juga dalam kes apabila Jibril berjumpa dengan Nabi tadi tentang 3 perkara tadi itu, berlaga lutut dan Nabi rasa
ada body contact dengan Jibril, maka ini perkara yang bukan khayalan, perkara yang benar-benar berlaku. Maka Nabi sedar, Jibril sedang turun berdepan dengan aku dengan rupa manusia yang sempurna tanpa sayap. Dan ini membuktikan bahawa selain malaikat itu mempunyai sayap, tak kira lah 1 ke 2 atau 3, dan sayap itu pula tak disebut dalam hadis. Bagaimana bentuknya? Ada imajinasi yang orang buat kan. Biasanya dalam filem-filem barat lah, ada yang gambarkan sayap malaikat itu seperti sayap kepak rama-rama. Ada yang gambarkan seperti sayap yang dipakai oleh superheroes. Berbagai imajinasi yang dibuat oleh mereka. Pokoknya mereka nak menunjukkan bahawa malaikat itu mempunyai sayap. Jadi itu Harut dan Marut. Kita kembali kepada ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 102 ini. Hanya syaitan-syaitanlah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada 2 orang malaikat di negeri Babil, iaitu Harut dan Marut. Babil ini dalam bahasa Arab, dalam bahasa moden, dalam bahasa Inggerisnya, dalam bahasa Melayu juga, negara Babylon. Negara Babylon. Masa SPM dulu, kalau kita semua ingat, ada silibus Babylon kan. Kita berjumpa dengan seorang dengan nama seorang raja yang terkenal, itu Raja Hammurabi. Yang kedua, Raja Nebuchadnezzar, kan, yang mencipta Taman Tergantung Babylon, antara 7 keajaiban dunia pada zaman Raja Nebuchadnezzar. Dan yang ketiga juga ada kaitannya dengan Alexander the Great. Semua yang hebat-hebat ini dikaitkan dengan negara Babylon. Dan memang benar bahawa kalau kita baca sirah, di Babylon itu sihir diajar secara meluas dan juga diamalkan secara meluas. Sebab itulah Allah utuskan Harut dan Marut ke negeri Babylon ini atau Babil untuk menguji manusia yang ada pada waktu itu dengan sihir. Kita sambung. Sedang keduanya tidak mengajarkan kepada seseorang pun sebelum mengatakan, innama nahnu fitnah fala takfur. Sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanya ujian atau fitnah bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maknanya Harut dan Marut, sebelum mereka mengajar ilmu sihir itu. Bila saya sebut mengajar ilmu sihir, bukan bermaksud Harut dan Marut ini menyampaikan ilmu sihir kepada manusia itu untuk mereka amalkan. Tapi mereka ini, Harut dan Marut, mengajar tentang konsep ilmu sihir seperti saya bincangkan pada hari ini. Sihir maksudnya begini, konsepnya begini, kesannya begini, dia punya jenis-jenisnya begini, dan bagaimana cara untuk menangkis ilmu sihir begini. Tetapi Harut dan Marut sebut, jangan kamu amalkan ilmu sihir ini, walaupun aku telah menyebut kepada kamu sihir boleh dibuat begini, kerana perbuatan itu ialah kufur. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bih. Maka mereka mempelajari sihir daripada kedua malaikat itu, sihir yang dapat menceraikan seorang suami dengan isterinya. Maka mereka ini manusia tadi ini mengambil hanya satu bab sahaja daripada seluruh kuliah Harut dan Marut itu. Yang tentang kesan itu dia tak mau ambil, dia cuma ambil tentang macam mana nak mengamalkan sihir itu, macam mana nak mengenakan sihir itu kepada manusia lain. Dan sihir yang terkenal pada waktu ini, sihir tafriq, sihir yang boleh memecah, apa yang boleh menceraikan antara suami dan isteri, yang boleh menyebabkan suami tiba-tiba saja rasa benci pada isteri, tiba-tiba saja isteri rasa benci kepada suami.
Tak tahu sebab apa. Tengok muka bini nak marah. Bini pula tengok muka lelaki nak marah, benci. Walhal sebelum itu semuanya okey. Tak ada masalah. Maksudnya tak ada masalah tu rumah tangga baiti jannati lah. Kadang-kadang tu ada masalah kan, ada masalah yalah kan, pelbagai masalah lah ya. Kadang-kadang suami itu tak bagi nafkah kan, bergaduh. Orang pun kata kena sihir lah tu sebab bini tak suka pada lelaki. Wah, isu yang asalnya ialah lelaki tak bagi nafkah pada bini, marahlah bini dia. Orang kata sihir. Saya nak keluar sikit ya, bila menyebut tentang nafkah suami kepada isteri ni. Boleh tak seorang isteri, ikhwah, jika suami dia tak bagi nafkah kepada dia dan anak-anak, dan isteri dia tu nak mengambil duit daripada suami dia secara senyap-senyap, hanya untuk membeli keperluan rumah tangga sahaja. Suami itu balik kira nak makan sahaja, duit tak bagi, duit cari sendiri. Boleh tak isteri ni nak ambil duit laki dia ketika laki dia pergi tidur, sedang tidur ke, pergi main bola ke, pergi minum di kedai kopi ke, dia ambil duit dalam poket seluar suami dia itu untuk digunakan membeli beras, membeli gula, garam, ikan dan sebagainya. Ini penting. Yang ini berlaku dalam masyarakat. Bukan seorang, bukan dua. Cuba lihat jiran sebelah kita, kiri dan kanan. Kadang-kadang berlaku. Depan dan belakang, kadang-kadang berlaku. Kalau flat, atas dan bawah. Kadang-kadang berlaku. Hindun kan? Pada zaman Nabi, siapa Hindun? Semua orang tahu kan? Hindun pernah bersumpah apabila pakciknya mati dalam perang Uhud, dibunuh oleh Sayyidina Hamzah. Dia pernah bersumpah, kalau Hamzah mati, aku nak mamah hati dia. Dia buat sungguh sebab Hamzah syahid dalam peperangan Uhud. Dan Hindun ini dah lama dah, dia insaf, dia bertaubat, dia masuk Islam di akhir hayat Nabi, dia masuk Islam. Dan dia pernah mengadu kepada Nabi, lelaki dia Abu Sufyan kedekutnya Masya Allah, na'udzubillah, balik ke nak makan sahaja. Maka dia tanya pada Nabi, apa aku nak buat tentang kes yang berlaku ni. Nabi kata pada Hindun, kamu ambillah duit suami kamu itu secukupnya. Itu frasa yang penting, secukupnya. Maksudnya ambil secukupnya untuk membeli keperluan harian itu sahaja. Jangan melebih-lebih. Tak sebut yang itu ya, Nabi tak sebut jangan melebih-lebih, tapi cuma kata secukupnya. Maknanya ambil secukupnya sahaja. Maka ikhwah, kalau itu berlaku kepada anda, mengambil faedah dan manfaat daripada hadis Nabi ini, boleh kita ambil duit laki masing-masing hanya untuk membeli ayam di Mahmud, untuk lepas pada hari itu sahaja. Tapi saya percaya itu tak berlaku di lead sini kan. Kita semua orang yang terpelajar. Kita kembali kepada ayat ini lagi ya. Dan mereka itu, dan ahli sihir tadi itu, وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِلَّهِ. Dan mereka itu tidak dapat, yang belajar ilmu sihir tadi ini, tak dapat memberi mudarat kepada manusia melainkan dengan izin Allah. Maksudnya Allah juga lah yang akan memberikan keizinannya, sama ada sihir itu dapat memberi kesan atau tidak kepada manusia, ataupun dapat memberi kesan kepada manusia. Sesungguhnya mereka telah meyakini bahawa barang siapa yang menukarnya dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka itu mengetahui. Berbalik kepada kisah Yahudi tadi ini, orang-orang Yahudi pada zaman Nabi Sulaiman
juga mempunyai satu jenis ilmu sihir yang bernama Kabbalah. Kabbalah. Dan Kabbalah ini masih wujud hingga zaman sekarang. Saya baca biografi David Beckham. David Beckham pun katanya belajar Kabbalah. David Beckham. Bekas ya. Dia belajar Kabbalah. Dan biasanya orang yang belajar Kabbalah ini, dia ada satu tattoo di lengan ataupun di mana-mana lah bahagian tubuhnya, satu logo, satu lambang, satu tanda bahawa mereka ini adalah pengikut Kabbalah. Apa Kabbalah? Kabbalah ialah suatu ilmu sihir yang diperkenalkan oleh orang-orang Yahudi yang datang daripada sumber-sumber mistik. Maknanya dalam kalangan orang Yahudi itu juga ada Sufi Yahudi. Dan Sufi inilah yang memperkenalkan dan juga yang mengembangkan ilmu Kabbalah ini. Dan orang Yahudi ini mendakwa bahawa Kabbalah ini mereka belajar daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Satu fitnah kepada Nabi Sulaiman. Dan disebut dalam ayat tadi, Allah kata bahawa Nabi Sulaiman tidak pernah pun belajar sihir, tidak pernah pun mengajarkan sihir. Tetapi orang Yahudi lah yang mendakwa dengan penuh penipuan bahawa Nabi Sulaiman itu pernah mengajar kepada mereka sihir yang bernama Kabbalah. Okey, seterusnya satu isu lagi yang saya nak kongsi dengan ikhwah sekalian. Apabila Allah dan Nabi menyebut tentang keburukan sihir ini, kesan-kesannya itu sangat luar biasa. Saya tak nak sebut dia punya kategori ataupun dia punya jenis-jenis sihir itu sebab terlampau banyak. Memadai saya bincang satu ataupun saya sebut satu, sihir tafriq tadi, sihir yang boleh menceraikan antara suami dan isteri. Ada banyak lagi sihir yang lain, kita semua tahu. Dan bila Allah kata bahawa sihir ini ada ataupun dapat memberi kesan yang kurang baik kepada manusia, maka tentulah Allah juga mengajar kepada manusia itu apakah amalan yang boleh dilakukan untuk menangkis sihir ini. Ini penting. Sebab bila Islam datang menyebut tentang sesuatu itu, Islam tidak membiarkan ruang itu menjadi kosong atau vacuum. Mesti Islam datang memberi alternatif. Macam kes tangkal yang saya sebut dahulu kan. Bila Islam kata haram, Islam kata syirik, Islam kata kafir hukumnya, maka Islam tidak membiarkan ruang itu kosong. Lantas membuatkan umatnya terpinga-pinga. Apa nak isi dalam tempat itu? Islam datang, Islam tampil dengan memberi option atau alternatif, iaitu doa-doa yang makthur, yang sama ada disebut dalam Al-Quran ataupun yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sama juga dalam kes ini. Bila Islam kata sihir ini hukumnya kafir, kufur pelakunya, haram hukumnya, masuk neraka akibatnya, maka Islam datang tampil dengan alternatif. Ada amalan-amalan yang tertentu yang kita boleh gunakan untuk menangkis ilmu-ilmu sihir ini. Dan antara yang popular, tak perlu kita ulang dan panjang lebarkan isu ini, ialah Nabi banyak menyebut dalam hadis-hadisnya tentang surah yang diberi nama sebagai Mu'awizatan. Surah Al-Falaq dengan An-Nas. Tapi biasanya kita bubuh satu lagi jenis kul dan jadi 3 kul, iaitu Kul Huwallah Al-Ikhlas. Tak ada ulama tambah satu kul lagi, iaitu Kul Ya Ayyuhal Kafirun. Maka biasa kita dengar, kita baca 4 kul, 3 kul atau 2 kul. Ini semua surah-surah Mu'awizatan yang Nabi ajar kepada kita untuk menangkis ilmu sihir. Isunya ikhwah, ini penting. Ya, ustaz ajar pada kita, imam ajar pada kita, kalau kamu nak melindungi diri kamu dan keluarga daripada sihir, baca ayat ini.
pada setiap malam. Kita pun baca. Kita baca, tetapi sihir datang juga pada kita. Pernah berlaku? Ini berlaku. Kita pun confused. Kita rasa tertipu. Betul ke? Ayat ini ada keajaibannya untuk menangkis sihir. Orang lain baca okey, tapi bila aku baca tak okey. Kenapa? Syaitan mula datang, membisikkan telinga pada kita. Ini maknanya kamu perlu berjumpa dengan satu lagi jenis option, iaitu bomoh tadi. Dalam kes ini, suka saya nak memetik pandangan Imam Ahmad bin Hanbal. Cantik analogi yang diberikan oleh beliau. Bila ditanya kenapa ada setengah orang bila membacakan ayat-ayat Al-Quran masih lagi terkena sihir, tapi setengah orang lain bila baca sahaja selamat. Kata beliau, analoginya ialah seperti seorang pembeli ikan di pasar. Seorang lelaki bila dia beli ikan di pasar, lepas dia beli ikan, kucing atau anjing akan ikut dia, akan mengelilingi dia. Dan bila dia halau kucing itu, anjing itu, anjing itu akan pergi, kucing itu akan pergi. Tapi adakah kucing itu, anjing itu akan datang balik pada dia lepas itu? Halau, pergi sekejap, dalam 30 saat datang balik anjing itu. Halau lagi, pergi lagi anjing itu, dalam 10 saat datang lagi. Sampai di rumah, anjing itu tetap akan ikut kita. Kenapa? Anjing tertarik dengan kita walaupun kita dah halau dia pergi jauh, kerana pada diri kita itu ada sesuatu yang menarik perhatian anjing itu atau kucing itu, iaitu ikan. Kalaulah kita campak ikan itu, maka anjing itu nescaya, kucing itu nescaya tak akan lagi ikut kita sampai ke rumah. Ini analogi dia. Sama juga dengan kes membaca ayat-ayat penangkis sihir ini. Syaitan itu, bila kita baca ayat ini, syaitan akan pergi daripada kita sekejap. Tapi lepas itu, dia akan datang balik. Kita baca lagi, dia pergi, datang balik. Kita baca lagi, penat kita berlumba-lumba dengan syaitan ni. Sampai bila? Kata Ahmad bin Hanbal, dalam manusia itu, dalam diri manusia itu sebenarnya ada suatu perkara yang menyebabkan syaitan atau jin ini tertarik padanya. Lantas dia tetap akan datang menziarahi atau melawat manusia ini dari semasa ke semasa. Apa dia? Penyakit hati yang ada pada manusia itu yang menyebabkan syaitan, jin tertarik pada dia. Subhanallah. Banyak penyakit hati kan? Perasaan hasad dengkinya masih ada lagi, perasaan cemburunya masih ada lagi, perasaan suka memfitnah orang itu masih ada lagi, perangai suka menipu masih ada lagi. Ini perangai penyakit-penyakit hati yang menjadi kesukaan syaitan dan juga jin. Maka bacalah macam mana pun ayat ini, selagi manusia tak membersihkan diri dia, selagi itulah dia tidak akan berjaya untuk menghalang atau menangkis sihir yang dibawa oleh jin dan syaitan ini. Selagi manusia ini masih ada lagi hasad dengki dalam diri dia, masih suka untuk menipu, masih suka untuk menyemarakkan api fitnah, maka selagi itulah manusia ini gagal untuk menghalang ataupun menghindarkan diri dia daripada terus dikunjungi oleh syaitan dan juga jin. Ini penting. Ini merupakan iktibar untuk saya juga dan ikhwah sekalian. Jangan cepat kita menyalahkan ayat Al-Quran, jangan cepat kita menyalahkan Nabi, menyalahkan Allah bila kita baca sesuatu ini tak ada hasilnya, tak ada kesannya. Kerana dalam diri kita itu barangkali masih ada lagi, masih bersemarak lagi segala macam penyakit-penyakit hati yang akan menyebabkan syaitan ini, jin ini tertarik dengan
dengan kita. Ikhwah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, saya fikir itu sahaja untuk pusingan ini ya. Dan belum habis lagi tentang tajuk ini, sebab tajuk yang seterusnya ialah apakah syariah melihat tentang sihir ini. Seorang tukang sihir macam Troy itu, kalau dia mengenakan sihir itu boleh menyebabkan orang mendapat kesan yang buruk, akibat yang buruk. Apakah syariah melihat kepada orang ini? Apakah hukumannya? Apakah jenis undang-undang yang kita boleh ambil terhadap pengamal-pengamal sihir seperti ini? Ini kita akan bincangkan dalam pusingan yang akan datang, insya-Allah, jika ada kesempatan untuk menutup tajuk tentang Harut Marut Nabi Sulaiman dan juga As-Sihr. Sebelum kita membaca doa bersama-sama, ada soalan nak ditanya tentang sihir ini. Jika ada, silakan. Nak tambah sikit tentang Israiliyat tadi ya. Barangkali mungkin yang tak pernah mendengar istilah Israiliyat ini. Israiliyat ini adalah satu kisah kan yang dibawa oleh pendeta-pendeta Yahudi, orang-orang Yahudi satu masa dahulu, tanpa bertulis, secara lisan disampaikan untuk setiap generasi hingga zaman sekarang. Dan antara jenis Israiliyat yang biasa masuk ke dalam tafsir Al-Quran ialah Israiliyat yang menjelaskan ataupun yang menceritakan tentang tokoh-tokoh ataupun individu-individu yang Allah sebut dalam Al-Quran. Sebagai contohnya Luqman. Dalam surah Luqman, dalam Al-Quran, dalam hadis, tak ada pun diceritakan siapa itu Luqman. Kita tak pasti dia itu Rasul, memang tidaklah Nabi ke. Cuma Allah sebut Luqman ini seorang lelaki soleh. Di mana tempatnya? Wallahu a'lam. Tak disebutkan dalam mana-mana nas, dalam mana-mana hadis. Tetapi Israiliyat datang menjelaskan bahawa Luqman ini orangnya kulit hitam, bibirnya tebal, rambutnya kerinting, kakinya lebar macam Bigfoot. Dalam Israiliyat, Ratu Balqis zaman Nabi Sulaiman kan, bila dia sampai ke Istana Sulaiman, kita baca kisah itu kan, dia nampak lantai Istana Sulaiman itu berkilau-kilauan, macam ada air. Maka dia bersingkatkan betis dia. Kata Israiliyat, bila Balqis singkatkan betis dia, nampak berbulu macam monyet. Israiliyat, hati-hati. Ataupun itu yang tak logik, kita boleh kenal pasti. Ini kalau tak logik, ini mengarut Israiliyat, kita tolak. Tapi ada juga Israiliyat yang bunyinya macam logik, tapi Israiliyat. Contohnya Nabi Nuh. Kisah Nabi Nuh dan bahteranya. Apa yang kita buat apabila datangnya tanggal 10 Muharram, bubur Ashura? Tak ada masalah ya ikhwah ya. Saya tidak menentang bubur Ashura. Sedap untuk kita makan. Nak buat, saya kalau jemput saya makan bubur Ashura. Tetapi cerita yang didendangkan bersama-sama dengan bubur Ashura itu Israiliyat. Apa cerita dia? Kononnya Nabi Nuh ketika mengumpulkan pengikut dia, 40 pasangan binatang itu dalam bahtera dia, tengah berlaku bencana kan, banjir yang besar, tak sempat nak makan apa-apa. Maka Nabi Nuh pun kononnya dikisahkan telah membuat bubur Ashura. Main campak saja dalam kuali yang besar tu, ambil ni, gaul. Nah, bubur Ashura. Ini Israiliyat. Mesejnya lebih besar daripada nak mengajar kepada kita bahawa Nabi Nuh itu diutuskan bukan untuk menjadi tukang masak, bukan untuk menjadi chef, bukan untuk memberi resepi bubur Ashura kepada kita. Tapi mesejnya ialah kalimah tauhid. Bunyi macam logik.
Tapi Israiliyat. Yang tak logiknya, Nabi Nuh juga ada orang kata tiba-tiba seorang lelaki yang matanya buta pergi ke bahtera Nabi Nuh yang belum siap, yang masih dalam proses pembinaannya. Kan orang-orang Nabi Nuh pada waktu itu mengutuk kerja Nabi Nuh itu sebagai sia-sia. Mereka maki hamun, mereka meludah, mereka berak atas bahtera itu. Dan najis yang ada di atas bahtera Nuh itu kononnya digunakan oleh lelaki ini untuk menyapu mata dia, lantas menjadi jelek. Ini Israiliyat. Ini Israiliyat. Bukan nasihat saya, bila kita berjumpa dengan kes-kes yang seperti ini, kita kena hati-hati. Bila kita baca, kita dengar mana-mana pihak yang menyebutnya, ada kisah-kisah yang rasa macam ganjil sikit, kita semak dengan orang-orang yang lebih arif, lebih alim. Maka boleh merujuknya ataupun menyiasatnya, menyemaknya dalam hadis-hadis yang sahih, sama ada cerita ini, kisah ini benar-benar berlaku atau tidak. Allahu'alam. Ada soalan? Ya. Nama Zulkarnain tu Israel atau Iskandar tu Israel ke? Tidak, itu disebut dalam hadis. Disebut dalam hadis. Iskandar Zulkarnain kan? Disebut dalam hadis. Ada kisah dia. Itu betul. Dia disebut Al-Quran kan? Kisah dia menantang Ya'juj Ma'juj semua kan? Disebut Al-Quran. Dan nama itu disebut dalam hadis. Itu Israiliyat. Iskandar Zulkarnain. Kadang-kadang orang menyamakan dia dengan Alexander the Great. Itu tak pasti. Tapi yang pastinya dalam tradisi Islam, orang itu ialah Iskandar Zulkarnain, bukan Alexander the Great. Sama ada mereka ini insan yang sama atau tidak, itu perlu kepada kajian yang lebih mendalam. Wallahu'alam. Okey, lagi? Kisah-kisah Israiliyat ni kita reject terus ke ataupun kita tengok je? Dalam kitab Bahith fil Ulumil Quran, Dr. Subhi Saleh telah memberikan kepada kita 3 jenis Israiliyat yang sama ada kita boleh terima ataupun kita kena tolak. Yang pertama, kalau Israiliyat itu ceritanya Kelly ataupun selari dengan Al-Quran dan juga hadis, ada, maka itu kita terima, tak apa banyak soal. Yang kedua, kalau Israiliyat ini ceritanya itu bertentangan langsung dengan Al-Quran dan hadis, kita wajib tolak. Dan yang ketiga, kalau Israiliyat ini tak pasti, kita ulama tak pasti sama ada tali ataupun bertentangan dengan Al-Quran juga hadis. Yang ini kata para ulama mengambil arahan daripada Nabi. Nabi sebutlah hadis dia, wala tusaddiquhum wala tukadzibuhum wa qulu amanna billahi wa rasulih. Jangan kamu membenarkan mereka dan jangan kamu mendustakan mereka, tetapi katakanlah kami beriman kepada Allah dan Rasul. Maknanya kes yang ketiga ini kita diamkan. Jangan kata salah dan jangan kata benar. Kita diam saja. Hanya Allah saja yang tahu sama ada benar ataupun tidak. Itu sikap yang kita boleh gunakan berhadapan dengan peristiwa Israiliyat. Okey? Ada dah? Okey. Terima kasih. Ini permintaan tuan rumah ya. Okey, cara saya ikhwah ya. Bila kita berdoa, saya nak minta kerjasama tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berdoa bersama-sama dengan saya. Saya sebut dan tuan-tuan ulang ya. Boleh ya, secara perlahan insya-Allah. Bila kita sama-sama sebut baik-baik ini ataupun skrip doa ini, maka kita akan hadirkan keikhlasan dalam diri kita. Dan dengan keikhlasan itu mudah-mudahan Allah akan mendengar permintaan kita, mendengar doa kita, dan dengan keberkatan yang ada pada petang ini dalam majlis ini, kita berharap agar Allah akan memakbulkan apa yang kita minta ini kepada Dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi
wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya padamu ya Allah kami menyembahmu. Hanya padamu ya Allah kami mohon pertolongan. Ya Allah ya Hakim, kami mencari ilmu dan hikmah, berikanlah. Kami mencari adab dan takwa, berikanlah. Kami mencari kejayaan dalam setiap urusan, berikanlah. Bentuklah kami seperti padi, makin tunduk, makin berisi. Ya Allah yang Mannan, kami pohon hidayah, ilmu dan kejayaan. Kami mahu berbakti, menjunjung agamamu, membela nasib umat. Perkenankanlah ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada orang